Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratnya. Pada pagi yang mulia ini, kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala atas keizinannya untuk dapat sama-sama kita meneruskan ibadah dan kita berpeluang untuk bekerja, dan kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita menuntut ilmu. Dan Alhamdulillah, saya doakan kepada semua yang sedang menuntun dan pada semua muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, supaya kita terus diberikan kekuatan, hidayah dan bimbingan daripada Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita memasuki kepada menjelang kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita nak membicarakan berkenaan dengan tajuk yang berkaitan dengan bekalan untuk kita bawa menuju bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim. Alhamdulillah, kita sekarang ni sudah pun berada di fasa penghujung Syaban, dan kita sama-sama berharap dan bercita-cita supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan agar kita dapat bersama-sama menyambut semula kedatangan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Ini di antara salah satu daripada impian dan juga cita-cita orang-orang yang beriman, kerana kedatangan Ramadan bagi orang yang beriman itu adalah seperti tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pun Allah utuskan sebagai perwakilan kepada hamba-hambanya, dan bagaimana kita meraihkan tetamu Allah ini dan bagaimana kita melayaninya dan bagaimana kita menyambut para tetamu Allah Ta'ala ini. Maka antara tetamu yang dimaksudkan itu, kata para ulama, adalah Ramadan Al-Karim. Biasanya kalau kita tengok, jika tetamu datang ke rumah kita, mereka datang kadang-kala ada buah tangan. Kadang-kala tetamu bertandang ke rumah kita, dia tidak bawa apa-apa. Ya, sebaliknya dia bergantung kepada tuan rumah yang menyediakan segala kecukupan dan keperluan untuk mereka. Tetapi Masya Allah, saya teringat kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Beliau menjelaskan perumpamaan Ramadan ini adalah sebagai satu tetamu Allah yang mana ia bukan datang kepada tuan rumah dengan membawa tangan yang kosong, ataupun bukan hanya sekadar membawa buah tangan yang biasa. Sebaliknya, ia datang kepada kita semua, orang-orang yang beriman, dengan membawa suatu pemberian yang tidak pernah ada di waktu-waktu yang lain. Seperti mana kita ketahui, iaitu kemuliaan, ganjaran dan juga kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini tidak akan sama di dalam bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Karim, Maha Mulia, Maha Pemurah, dan sifat pemurah Allah Ta'ala itu lebih hebat di dalam bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi disebabkan kerana itu, jika sekiranya kita sebagai manusia
mengetahui seandainya adanya perutusan dan perwakilan daripada agung misalnya, ataupun daripada yang di-Pertuan Agong, ataupun daripada raja, daripada orang-orang kebesaran yang ingin bertamu di rumah kita, sudah pasti kita akan membuat persediaan dan bekalan yang terbaik untuk melayani perwakilan dan tetamu daripada orang kehormat yang tertinggi ini. Sebab kita tahu kita akan mendapat pujian dan barangkali kita akan mendapat bermacam-macam ganjaran daripada anugerah yang diberikan. Tapi malangnya, jika kita terlupa anugerah yang lebih besar daripada apa yang kita perolehi sepanjang tahun, melebihi daripada anugerah di dalam bulan Ramadan. Jadi disebabkan kerana itu, kita sebagai seorang yang beriman perlulah memiliki sifat kesedaran, keinsafan dan juga persediaan untuk mempersiapkan beberapa bekal-bekalan untuk kita menuju sepanjang perjalanan Ramadan daripada hari pertama hingga ke hari yang ke-30, disebabkan kerana kita tidak mahu bekalan kita terputus di awal Ramadan. Kita tidak mahu bekalan kita tak mencukupi di pertengahan Ramadan. Dan baru kita tergapai-gapai untuk mencari bekalan tambahan supaya kita dapat berada hingga ke pengakhiran Ramadan. Disebabkan kerana itu, bagi orang yang beriman, hendaklah mereka membuat persediaan itu lebih awal supaya mereka masuk dalam bulan Ramadan. Mereka mendapatkan bekalan yang secukupnya, bahkan yang selebihnya, untuk mereka bukan sekadar membawa bekal itu di dalam Ramadan, tapi mereka telah menambahkan bekalan yang cukup itu di dalam Ramadan untuk mereka meneruskan perjalanan mereka sesudah Ramadan sehinggalah bertemunya pada Ramadan yang berikutnya. Allahumma amin. Kepada para penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala, saya minta supaya dapat sharekan link Facebook saya ini kepada rakan-rakan kita, sahabat handai kita di dalam WhatsApp group kita, atau kenalan kita di dalam Telegram ataupun di Facebook kita masing-masing, supaya mereka juga dapat mengambil manfaat daripada tajuk yang kita sama-sama akan kongsikan pada pagi ini. Dan kepada sesiapa yang ingin bertanya dan mengajukan soalan, juga saya meraihkan, jadi boleh typekan soalan anda di ruangan komen, dan mana yang saya mampu jawab, saya akan jawab. Mana yang saya tidak mampu jawab, insya-Allah saya jawab kemudiannya. Baik. Sekarang ni kita nak masuk kepada perbahasan kita berkenaan dengan persediaan untuk kita menyambut kedatangan Ramadan. Dalam sebuah kitab disebutkan nukilan daripada Yahya bin Mu'adz, iaitu salah seorang pada para salafus salih yang terdahulu. Beliau menyatakan bahawasanya para salafus salih, iaitu fasa zaman-zaman yang terawal di kalangan kurun yang termulia, mereka yastaqbiluna, mereka menanti-nanti ingin menyambut kedatangan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya dan tibanya Ramadan. Masya Allah. Maknanya persediaan mereka bukan persediaan last minute. Sebab itu kita kena ingat, kalau kita masuk ke medan peperiksaan, kita ni jenis anak murid ataupun jenis pelajar yang suka belajar last minute, maka sudah pasti kecemerlangan kita dalam menjawab soalan peperiksaan tidak secemerlang orang yang telah membuat persediaan menghadapi peperiksaan beberapa bulan yang sebelumnya. Sebab itu, para salafus salih, mereka menganggap Ramadan adalah bulan ikhtibar, iaitu bulan ujian. Dan mereka menganggap Ramadan adalah bulan imtihan, iaitu bulan peperiksaan. Kerana inilah bulan Allah Subhanahu Wa Taala nak memeriksa tahap kesabaran kita. Inilah bulan Allah Ta'ala ingin memeriksa tahap ukuran penilaian keimanan kita. Inilah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengukur tahap keikhlasan kita dalam mentaati Allah. Inilah bulan juga untuk memeriksa tahap
darjat nafsu kita. Apakah nafsu mutmainnah, apakah nafsu ammarah, apakah nafsu mulhimah, apakah nafsu lawamah. Inilah bulan untuk Allah Ta'ala menguji tahap darjat nafsu kita. Apakah kita telah pun mendidik nafsu kita selama ini ataupun masih lagi ditakuk yang mana menjadikan nafsu sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga ini adalah merupakan bulan yang mana untuk seseorang itu mengetahui sejauh mana kemanisan dia dalam ibadat, pengetahuan ilmunya dalam beribadat. Disebabkan kerana itu, para salafus salih 6 bulan bermula daripada bulan Rabiul Awal, mereka telah membuat persediaan dan bekalan untuk menyambut kedatangan Ramadan Al-Karim. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi mereka sangat menghargai. Kita kalau menghargai sesuatu, maka kita akan jaga sesuatu itu lebih daripada kita menjaga diri kita sendiri. Atau seperti mana kita jaga benda yang kita sayangi dan benda yang kita hargai. Macam itulah para salafus salih meletakkan penghargaan mereka untuk membuat persediaan bekalan menuju Ramadan 6 bulan, setengah tahun. Bayangkan lamanya, kata Yahya bin Mu'adz. Kemudian selain daripada itu, antara peringkat awal persediaan dan bekalan mereka untuk menuju Ramadan adalah bermula daripada doa mereka kepada Allah. Kerana doa ini juga penting. Baginda menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini otak bagi ibadat. Kalau manusia cukup rupa parasnya dan cukup anggota panca inderanya tetapi ia tidak waras, maka sebenarnya dia juga tidak dapat mengecapi nikmat dan nilai kehidupan. Jadi itulah perumpamaan kalau kita nak beramal tanpa doa. Sebab doa adalah salah satu daripada jalan perhambaan. Jalan pengabdian dan penyerahan diri kita kepada Allah kerana kita mengetahui ada Tuhan yang menjadi tempat bergantung kita dan kita menyedari sifat perhambaan kita untuk kita meminta pada Allah Ta'ala. Dan para salafus salih, mereka minta kepada Allah, yang mereka minta kepada Allah akan 4 perkara. 4 perkara. Nanti saya akan sharekan doa ni. Dan saya rasa doa ni pun sudah ada di kalangan orang kita yang mengetahuinya. Bukan doa barik lana fi Rajab wa Sya'ban, bukan ya. Tetapi doa yang dibacakan oleh salafus salih itu adalah Allahumma sallimni Ramadan, atau Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya ulang sekali lagi, Allahumma sallimni ila Ramadan, atau Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Baik. Ada 4 perkara yang mereka mintakan melalui doa ini. Yang pertama, mereka minta supaya mereka dipanjangkan umur dan usia mereka agar mereka berkesempatan dengan sebulan Ramadan. Kita jangan minta supaya kita dapat masuk Ramadan sahaja, tapi kita bermohon dan berdoa pada Allah agar daripada awal Ramadan sehingga ke akhir 30 Ramadan atau 29 Ramadan, kita berkesempatan sepanjang hari itu. Itu yang pertama. Kerana kita mengetahui Ramadan itu pakejnya adalah sebulan. Bukan mingguan, bukan semata-mata harian. Tapi pakejnya yang telah Allah sediakan selama 1 bulan. Jadi disebabkan kerana itu kita nak meraih sebulan ganjaran yang penuh itu yang telah Allah Ta'ala sediakan. Jadi yang pertama, kita minta supaya sepanjang Ramadan itu kita dapat melaluinya dan kita dapat dipanjangkan umur sepanjangnya. Ada satu nukilan yang disandarkan oleh disandarkan oleh ulama yang terdahulu, menyatakan bahawasanya
anna lil amwat, sesungguhnya bagi orang-orang yang telah mati itu, la tatamannawna kama tatamannal ahya, mereka sangat bercita-cita seperti mana bercita-citanya orang yang hidup. Maknanya orang yang dah mati, berada dalam kubur, mereka juga ada impian dan cita-cita. Seperti mana orang yang hidup mempunyai impian dan cita-cita. Tetapi impian mereka, yakni orang yang sudah pun mati dalam kubur itu, adalah mereka bercita-cita, lau sekiranya Allah Ta'ala mengembalikan mereka ke dunia. Ya, yang mana disebutkan bahawasanya lau raja'u ataupun lau adu ila dunya, kalau mereka nak kembali semula ke dunia, mereka minta supaya mereka dikembalikan di dalam bulan Ramadan. Maknanya impian dan cita-cita mereka adalah mereka berharap supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebab mereka tidak ada masa yang panjang kalau mereka diberi peluang kembali ke dunia, melainkan yang mereka tahu dengan masa yang panjang tu mereka dapat ambil semaksima, sebanyak mungkin ganjaran hanyalah pada bulan Ramadan Al-Karim Al-Mubarak. Baik. Kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang kedua yang mereka minta adalah iaitu sejahterakanlah kita di dalam sepanjang Ramadan. Pertama, minta bertemu dengan sepanjang Ramadan. Nombor dua, bila dah bertemu dengan Ramadan, kita pohonlah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjadikan kita ini salim, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan beriman, dalam keadaan kita ini sihat, dalam keadaan kita ini inginkan kebaikan dalam sepanjang Ramadan. Bukan sekadar kita minta kita dapat duduk di dalam Ramadan, tapi kita minta kita bertemu dengan Ramadan itu dalam keadaan iman yang baik, dalam keadaan hati yang sejahtera, dalam keadaan orang yang berilmu, dalam keadaan orang yang telah mensucikan dirinya daripada rantaian-rantaian dosa yang membelenggunya. Yang ketiga yang mereka minta, wasallim li Ramadan. Mereka minta supaya segala janji-janji kurniaan Allah yang Allah janjikan ganjaran itu di dalam Ramadan, mereka mendapatkannya dan mereka meraihnya. Ini perkara ketiga yang kita kena minta. Iaitu kita minta, ya Allah, jika pada bulan ini adanya keampunan-Mu, jadilah aku orang yang mendapat keampunan-Mu. Sepanjang bulan ni ada rahmat-Mu, jadikanlah sepanjang bulan ni aku mendapat rahmat-Mu. Jika sepanjang bulan ini Engkau menyediakan pada aku akan gandaan pahala dan juga akan pembebasan daripada api neraka, maka jadikanlah aku di antara mereka. Ini benda yang ketiga yang kita kena minta daripada awal sebelum menjelang Ramadan. Dan yang keempat yang mereka mintakan adalah watasallamhu minni mutaqabbala, iaitu minta supaya semua amalan yang kita usahakan di dalam Ramadan itu Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala mustajabkan. Ini juga salah satu daripada benda yang penting. Berapa ramai orang duduk dalam sebulan Ramadan, tetapi amalan-amalannya di dalam bulan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tu saya nak mengingatkan tentang ada satu hadis daripada Nabi SAW dalam riwayat Al-Bazzar, yang mana menyebutkan ketika mana Nabi mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril dikala Nabi meletakkan kakinya di setiap anak tangga mimbar. Nabi menyebutkan amin, amin, amin. Salah satu daripadanya Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril
yang mana malaikat Jibril kata raghima anfuhu man adraka ramadana falam yughfar lahu. Celakalah bagi golongan yang telah bertemunya akan tahun itu sebulan Ramadan. Falam yughfar lahu. Tapi dia tak dapat satu pun, secebis pun daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan pada kita bahawasanya orang yang mensia-siakan Ramadan, orang yang dah duduk dalam Ramadan tapi tak minta ganjarannya ia perolehi, orang yang duduk dalam Ramadan tapi meninggalkan Ramadan dalam keadaan tak dapat apa-apa, melainkan mereka itu adalah orang yang celaka. Ingat, bukan semua orang yang duduk dalam Ramadan tu orang yang bahagia. Bukan semua orang yang bertemu dengan Ramadan tu orang yang berjaya. Bukan semua orang yang bertemu dengan Ramadan tu orang yang beruntung. Ada juga orang bertemu Ramadan dia adalah orang yang binasa. Ada juga orang yang bertemu dengan Ramadan dia orang yang celaka. Maka ini tidak mustahil nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kufurnya manusia itu kepada kurniaan dan anugerah Allah yang telah Allah berikan untuk mereka. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak membuat persediaan bertemu Ramadan, ia juga bergantung kepada sejauh mana kefahaman kita dan juga kita meletakkan nilaian kita itu kepada bulan Ramadan. Itu kita nak kena faham. Pertama sekali, saya dah sebut dari awal tadi, kenapa orang yang mati mereka berhajatkan, mereka jika dihidupkan kembali, mereka nak Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan ini adalah merupakan bulan dipanjangkan umur. Maksud saya dipanjangkan umur bukan orang yang jumpa Ramadan umur dia jadi panjang 100 tahun dah, bukan. Maksud umur dekat sini adalah panjangnya amalan mereka. Kerana hakikat umur kita adalah amalan kita. Ada orang umurnya 40 tahun. Imamun Nawawi umurnya 40 lebih, 45 tahun sahaja. Tapi amalannya banyak. Seakan-akan Imamun Nawawi masih hidup di zaman ini kerana kitab-kitabnya masih dipelajari. Maknanya seolah-olah dia hidup kerana amalannya itu masih berjalan. Itulah hakikat umur kita. Sebab itu dalam bulan Ramadan, kenapa orang yang dah mati minta bercita-cita mereka nak balik, jika dikembalikan mereka nak Ramadan? Sebab dalam Ramadan ada satu kemuncak kepada anugerah Allah yang bernama Lailatul Qadar. Yang Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Quran Al-Karim, dalam surah Al-Qadar sendiri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu beramal di dalamnya padanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kata equal menyamai 84 tahun. Tapi bukannya menyamai, Allah kata khairun. Yakni beramal pada malam itu lebih baik, bukan menyamai 84 tahun, tetapi lebih baik daripada 84 tahun dia beramal. Bayangkan, bukankah umurnya telah dipanjangkan? Dan kalau kita baca sebab nuzul ayat ini pun ada. Disebutkan di zaman dulu, nukilan daripada Imam Suyuti, adanya bila Nabi tanya pada malaikat Jibril, ada tak orang yang hebat amalannya, yang disebut-sebut amalannya di sisi para malaikat? Jadi malaikat kata ada. Ada di kalangan manusia, di zaman dulu dia berjihad selama 1000 bulan. Ada yang solat malam dan berpuasa selama 1000 bulan. Jadi Nabi merasa kagum dengan amalan mereka ini. Sehingga kan akhirnya Allah memberikan hadiah kepada umat Nabi SAW sebab kita umat Nabi umur tak panjang. Nabi kata ma baina sittin ila sab'in. Di antara 60 ke 70. Yang lebihnya itu Nabi kata wa aqalla man tajuzu zalik. Amat sedikit orang yang melepasi kepada tahap itu. Dan oleh kerana umur umat Nabi ni tak panjang, Allah nak bagi tambahan umur tu
tapi dengan cara yang mudah, iaitu hanya menghidupkan satu malam, umur mereka dipanjangkan lebih lama daripada 84 tahun. Sebab itu, kalau kita tak tahu ajal kita ni bila, mati muda ke, mati bila ke, kita tak tahu. Jadi antara bentuk persediaan kita nak sambut Ramadan ni bukan sekadar sambut Ramadan, tapi sebenarnya kita nak membuat persediaan menghadapi bekalan mati kita, bekalan akhirat kita. Dia berkait dengan Ramadan. Sebab walaupun umur kita misalnya 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, tetapi jika kita dapat memanfaatkan Ramadan dan kita dapat meraih Lailatul Qadar, maka seumpama kita telah hidup lebih lama daripada orang yang hidup umur panjang tapi tak dapat manfaat daripada Ramadan dan tak dapat meraih Lailatul Qadar. Bezakan di situ. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada bekalan yang seterusnya. Bekalan yang seterusnya antara yang dituntut untuk kita membuat persediaan ini adalah at-taubatu as-sadiqah wal istighfar al-mustaqimah. Iaitu kita kena bertaubat dengan taubat yang benar dan beristighfar yang menjadi satu kelaziman sebagai persediaan kita nak menyambut Ramadan. Sebab tu ada dalam satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik menyebutkan bila nak menjelang Ramadan, para malaikat Allah di langit-langit akan menyeru. Setiap hari akan menyeru. Tapi cuma bezanya kita tak dengar seruan malaikat itu. Malaikat akan menyeru. Nada munadin fis sama. Akan menyerunya malaikat di langit-langit Allah. Apa malaikat ni kata? Malaikat ni nak remind kita yang Ramadan nak datang dah. Coming soon. Ramadan ni dah makin hampir. Apa yang malaikat buat? Malaikat seru manusia yang ada ini. Cuma kita tak dengar. Tapi kalau kita ada iman, walaupun kita tak dengar suara malaikat itu, iman kita terpanggil akannya. Maka disebutkan, Ya baghiyal khair. Ya baghiyal khair. Aqbil. Wahai jiwa yang ingin tamakkan kepada ganjaran dan kebaikan. Aqbil. Sekarang ni, bersedialah. Bertungkus lumuslah. Bersusah payahlah. Bersungguh-sungguhlah. Dan kemudian malaikat menyuruh pula, wa ya baghiyasyarr aqsir. Wahai jiwa-jiwa yang masih lagi menginginkan kejahatan, menginginkan berbuat dosa, aqsir, kata malaikat, berhentilah. Ya, berpadanlah, bertaubatlah, meminta ampunlah, bermaaf-maafanlah. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya seruan ini memberikan gambaran bahawasanya antara persediaan bekalan kita nak bawa menuju Ramadan ini, kita kena masuk dalam Ramadan dalam jiwa yang bersih. Ada orang kata, Ustaz, Ramadan ni bulan keampunan, bulan kesucian hati. Biarlah kita masuk dengan jiwa yang kotor, kemudian Ramadan akan mencuci kita. Kita janganlah ingat Ramadan ni macam baju kotor. Kita tunggu kotor baru kita nak basuh. Tetapi sebaliknya, kita khawatir, takut dosa yang kita bawa masuk ke dalam Ramadan itu menjadi salah satu asbab terhalangnya kita dapat kebaikan dalam Ramadan tadi. Kerana kita disuruh fastabiqul khairat. Allah Ta'ala menyuruh kita berlumba-lumba berbuat kebaikan. Bukan menunggu peluang untuk berbuat kebaikan. Kita orang beriman kena berlumba-lumba berbuat kebaikan. Apa maknanya? Mencari peluang berbuat baik. Bukan menunggu peluang, menunggu datangnya peluang untuk berbuat baik. Bezakan. Jangan tunggu ada peluang untuk berbuat baik, tapi mencari peluang untuk berbuat baik. Sebab itu, kita jangan tunggu dengan Ramadan baru peluang kita nak buat baik. Sebelum masuk Ramadan, kita dah cari peluang
untuk kita menjadi orang yang berbuat kebaikan. Ya, ini salah satu antara benda yang penting juga untuk kita berikan kefahaman, dan kita kena sama-sama menjadikan ini sebagai satu bekalan. Cuma saya nak kongsikan sikit. Sebelum nak masuk Ramadan, ada beberapa istighfar yang saya minta supaya kita dapat lazimi hari ini sehinggalah masuk Ramadan. Yang pertama, jangan tinggalkan setiap hari, pagi dan petang untuk kita membacakan Sayyidul Istighfar. Ya, untuk kita bacakan Sayyidu al-Istighfar. Ini kalau boleh dalam sepanjang Ramadan pun kita jangan tinggalkannya, ya. Kerana di sini disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengenai hadis ini hadis dalam Sahih Bukhari, yang mana Nabi menyatakan Sayyidul Istighfar tu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Baca tu sampai habis. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi sebut man qalaha minan nahari muqinan biha. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu siang hari dalam keadaan dia yakin kalau dia mati dia akan masuk syurga. Kalau dia baca di malam hari, dia yakin kalau dia mati dia masuk syurga. Kalau boleh bukan daripada sekarang, sepatutnya sebelum Ramadan kita dah amalkan ini. Tapi lebih-lebih lagi kena jaga di dalam Ramadan. Sebab Ramadan bulan keampunan. Jadi sebab itu jangan tinggal selepas subuh Sayyidul Istighfar 3 kali. Selepas asar Sayyidul Istighfar 3 kali. Sebelum Ramadan ni kita dah taubat dah. Kita dah bersihkan diri kita dah. Ya. Kemudian tapi dalam masa yang sama, bila kita berada di dalam Ramadan itu sendiri, kita juga perlu meneruskan kesucian diri kita daripada dosa ini. Salah satu daripadanya, jangan tinggalkan Sayyidul Istighfar. Yang kedua, jangan tinggalkan, iaitu beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali di waktu sahur. Kalau boleh bangun sahur, sunnahnya melewatkan sahur. Tapi bukanlah melewatkan maksudnya sampai kepada tahap dekat-dekat waktu nak azan. Bukannya. Tapi maknanya dalam kadar 50 bacaan ayat Quran. Katakanlah kita sahur, kita dah sahur di hujung. Sebelum itu kita semayang malam. Kemudian kita tengok ada lagi baki 5 minit yang berbaki sebelum daripada fajar. Ya, kalau siapa belum sahur masa tu, sahurlah. Tapi kalau dia dah sahur, dah siap apa semua, maka dia reservekan beberapa minit sebelum fajar. Dan kemudian dia beristighfarlah 70 kali atau beberapa kali yang dia sempat pun tak ada masalah. Kalau dapat 70 kali lebih baiklah. Ya. Dia bukanlah ada spesifik nak 70 kali, berapa kali pun tak apa. Cuma kalau dia dapat 70 kali itu lebih baik. Kerana kalau kita baca dalam surah Yusuf, ketika mana anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam datang bertemu dengan Nabi Yaqub, yakni abang-abang Nabi Yusuf, supaya berdoa, minta ayah dia berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa mereka. Maka Nabi Yaqub kata apa dalam Quran? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Ketika anak-anak ni kata qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, tolonglah minta pada Allah agar Allah ampunkan dosa kami. Nabi Yaqub kata apa? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Nabi Yaqub kata aku akan minta ampun pada Allah untuk kamu. Kenapa Nabi Yaqub bila anak dia minta supaya dia doa pada Allah, Allah ampunkan dosa anak dia, kenapa Nabi Yaqub tak terus, ya Allah ampunkan dosa anak? Kenapa tak segerakan? Kenapa Nabi Yaqub kata akan aku minta ampun? Ulama tafsir sebahagiannya mengatakan Nabi Yaqub nak minta ampun untuk anaknya kerana Nabi Yaqub nak pilih waktu yang terbaik untuk istighfar. Dan ulama tafsir menyebutkan waktu yang dipilih oleh Nabi Yaqub itu adalah waktu sahur, bertepatan dengan firman Allah Ta'ala yang mana Allah menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu
mereka telah pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya cadangkan nanti bila ada waktu sahur, ya, bila adanya baki waktu sahur itu, kalau boleh kita ambil peluang itu supaya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedaya dan jumlah yang kita termampu, dan kemudiannya itu adalah merupakan istighfar di waktu yang paling terbaik. Ya, istighfar di waktu yang paling terbaik. Itu di antara kelebihan dia, di antara kelebihan dia yang kalau boleh dalam sepanjang Ramadan kita jangan tinggalkan. Dan yang ketiga, istighfar. Setiap hari kita istiqamahkan 100 kali istighfar, kerana untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini waktu siang kita boleh buat, waktu malam kita boleh buat. Ya, cuma yang tadi tu Sayyidul Istighfar tu lain, kemudian yang istighfar waktu sahur ni lain. Ya, ini yang kita tengok yang mana Nabi SAW sendiri menyebutkan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, ini kata Nabi SAW, meminta ampun pada Allah dalam sepanjang hari sebanyak 100 kali. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya tuntutan untuk kita beristighfar sehari 100 kali. Ya. Baik. Kemudiannya, sekejapnya. Okey. Kemudiannya yang terakhir yang saya nak sebutkan di sini, yang terakhir adalah tuntutan istighfar. Tuntutan istighfar ini yang saya ada terbaca lah, ya. Disebutkan bahawasanya tuntutan istighfar iaitu pada hari Jumaat, pada subuh pagi Jumaat. Ya. Subuh pagi Jumaat. Subuh pagi Jumaat ini juga adalah merupakan salah satu waktu yang dituntut kepada kita untuk kita beristighfar. Yakni sebelum kita menunaikan salat fardu subuh, selepas kita menunaikan qabliyah subuh. Ya, selepas kita menunaikan qabliyah subuh. Ini ada dinukilkan, salah satu daripadanya adalah amalan yang dibuat oleh sebahagian daripada para sahabat. Ya, ada asar yang menyebutkan daripada sebahagian para sahabat yang mengatakan iaitu mereka melakukan istighfar iaitu pada pagi Jumaat, yakni sebelum mereka menunaikan solat fardu subuh di pagi Jumaat. Ini salah satu daripada apa yang menjadi amalan mereka lah. Antara apa yang menjadi amalan mereka, itu salah satu daripadanya. Baik, so kalau kita tengok dekat sini, iaitu lafaz istighfar apa-apalah, astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh, ya. Baik, kemudian kita nak tengok pada bekalan yang berikutnya. Bekalan yang seterusnya yang untuk kita bawa masuk di dalam bulan Ramadan ini, iaitu betapa pentingnya juga kita bukan nak buat bekalan di sudut amalan kerohanian saja, tapi di sudut fizikal kita juga, dan juga dari sudut emosi kita juga. Dan bulan Ramadan, cara kita nak buat persediaan menghadapinya adalah kena ada azam. Kena ada azam dan kena ada perancangan. Azam dan perancangan. Azam dan perancangan ni sangat penting. Kerana Allah sendiri sebut dalam Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila kamu berazam, maka bertawakallah kamu pada Allah. Yang ni kamu tawakal tu, lepas kamu merancang, azam ni, setelah kamu nekat dan kamu rancang, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Maka kamu buat apa yang kamu rancang dan kamu serah pada Allah. Nescaya Allah akan permudahkan kamu mengikut rancangan kamu. Sebab tu saya minta sangat-sangat, kalau boleh,
sebelum nak menjelang Ramadan ini, tolong rangkakan jadual harian Ramadan anda. Supaya nanti bila masuk tahun depan, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat perbezaan di antara jadual tahun lepas dengan jadual di tahun akan datang. Kerana kata Abdullah bin Mas'ud, seseorang mukmin itu di mana hari esoknya lebih baik daripada hari ini dan hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi sebab tu kita nak memastikan supaya Ramadan kita tidaklah sama pada setiap tahun. Jika tidak, kalau masih sama, kita telah membazirkan masa kita di dalam bulan Ramadan yang telah Allah panjangkan. Jadi sebab itu rangkakan nekat, azam. Apa maksud nekat dan azam? Iaitu pasangkan apa target anda, apa cita-cita anda, apa matlamat anda yang anda ingin dapatkan daripada Ramadan ini. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sedar tak kita? Ramadan ini umpama seperti satu doktor yang datang nak merawat penyakit hati kita. Dia bukan merawat, dia juga merawat fizikal kita untuk puasa juga menyihatkan tubuh. Walaupun hadis ni tidaklah saya sumu tasihu, puasa ni saya kamu sihat. Tapi dari segi saintifiknya memang puasa itu menyihatkan. Kemudian dalam masa yang sama, dia juga untuk merawat hati kita yang lebih dahsyat sakitnya berbanding penyakit fizikal. Ya? Sebab itu, kita nak kena faham bahawasanya, jadikan Ramadan ni adalah permulaan untuk kita memulakan kebaikan yang belum dimulakan. Atau jadikan Ramadan sebagai bulan membiasakan amalan yang belum dibiasakan. Ingat dua perkara ni tuan-tuan. Ramadan adalah permulaan untuk kita menggerakkan diri kita memulakan kebaikan yang belum kita mulai. Sebab tu tuan-tuan tengok, bulan Syaban kan bulan Nabi sebutkan syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Syaban bulan Allah angkat amalan tahunan kita. Jadi bermula amalan tahunan yang baharu kita dalam buku catatan amalan kita adalah pada bulan Ramadan. Maknanya dalam bahasa yang mudah, Ramadan adalah merupakan bulan untuk kita adalah merupakan bulan bermulanya buku catatan amalan baharu tahunan kita. Jadi bila kita nak mulakan rekod tahunan baru kita dengan dalam keadaan yang baik supaya akhirnya juga baik sampai Syaban tahun depan, jadi kita kena jadikan Ramadan sebagai bulan untuk kita memulakan kebaikan yang belum kita mulakan. Contoh, katakan selama ni kita belum memulakan diri kita menyentuh Quran. Jadikan Ramadan sebagai bulan kita nak memulakan kembali diri kita menyentuh Quran. Kalau sebelum ni kita belum mula pun solat malam, jadikan Ramadan sebagai permulaan untuk kita memulakan salat malam. Sebab dalam Ramadan ada package ini. Kemudian kalau sekiranya kalau sebelum Ramadan ni pun kita tak pernah puasa sunat, jadikan Ramadan sebagai permulaan untuk melatih kita membiasakan puasa sunat. Demikianlah amalan yang lain. Kalau kita dah ada amalan-amalan itu pun sebelum Ramadan, jadikan Ramadan sebagai permulaan untuk kita regularkan, istiqamahkan, biasakan amalan yang belum diistiqamahkan. Jadi ingat dua perkara ni, Ramadan memulakan kebaikan dan Ramadan juga untuk membiasakan kebaikan atau mengistiqamahkan kebaikan. Yang ketiga ni juga penting. Jadikan dengan azam ini, Ramadan adalah permulaan untuk kita meninggalkan segala keburukan dan kejahatan. Orang yang isap rokok contohnya, bila bulan Ramadan, dia tak boleh isap rokok sepanjang puasa. Jadi jadikanlah Ramadan sebagai permulaan langkah pertamanya untuk meninggalkan rokok. Contoh, Ramadan disuruh kita jaga mulut kita. Kan? Nabi sebut, jangan jadikan puasa kamu wala takun sawmaka kayauma fatruka.
Jangan kamu jadikan puas fatrika. Jangan kamu jadikan hari puasa kamu sama seperti hari berbuka kamu. Jadi Ramadan mengajar kita menjaga mulut kita, perkataan kita. So kita jadikan Ramadan sebagai permulaan untuk kita meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk yang selama ini dia menjadi kebiasaan kita, menjadi satu benda yang terungkap secara biasa di bibir kita. Jadi kita cuba jauhkan. Ini salah satu daripada permulaan madrasah. Itu sebab dinamakan madrasah Ramadan, ya, kerana dia nak merawat kita, dia nak melahirkan adanya kepribadian takwa di dalam diri kita, ya. Jadi penting. Jadi saya maksudkan di sini, azam yang perlu kita buat, kita rangka segala amalan yang belum kita buat supaya kita boleh start buat dalam Ramadan. Dan kita rangka, bukan rangka jadual yang kita nak buat dalam Ramadan saja. Letakkan satu rangka yang mana amalan yang belum kita buat tapi kita nak start Ramadan ni. Atau yang belum kita biasa buat, kita nak biasakan dalam Ramadan ni. Dan letakkan juga senarai kejahatan, dosa-dosa, maksiat yang belum kita tinggalkan, dan kita nak jadikan peluang Ramadan ini sebagai satu kaedah, satu peluang untuk kita meninggalkannya. Ya, ini penting. Ya, ini sangat penting. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa lagi persediaan para salafus salih nak menyambut Ramadan? Iaitu at-tabsyir wal farah. Mereka menggambarkan rasa kegembiraan dan juga menyampaikan berita-berita kegembiraan, ucapan-ucapan kegembiraan. Ini tanda persediaan kita. Sebab itu, kalau kita nak di dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bila nak menjelang Ramadan, kata Abu Hurairah, Nabi akan pergi jumpa sahabat Nabi, kata, qad ja'akum syahrul mubarak. Nanti akan datang, tak lama lagi akan datang pada kamu bulan yang berkat. Bulan yang dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Dan Nabi kata, faman hurima khairuha fahuwa mahrum. Siapa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada dapat kebaikannya, maka dia tak akan dapat. Nabi bagi reminder awal. Jadi antara persediaan kita nak sambut Ramadan ni, kalau boleh, iaitu kita sambut dalam bentuk menyampaikan berita gembira. Apa maksud menyampaikan berita gembira? Kita jumpa orang, kita doakan selamat menyambut Ramadan, selamat beribadah dalam Ramadan, semoga berjaya dalam Ramadan, selamat bermujahadah dalam Ramadan. Bukan sekadar itu. Kita biasanya nak masuk raya, kita memang tak pernah tinggal ucapan selamat hari raya tu kan. Tapi ini juga salah satu benda yang menggambarkan kegembiraan. Sebab Allah perintahkan kita, bila ada benda yang baik, kita kena gembira. Allah kata, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya hendaklah kamu gembira. Bukankah ini kurniaan Allah? Bukankah Ramadan ni rahmat Allah? Kita kena tunjukkan kegembiraan itu. Para salafus salih yang terdahulu, mereka tunjukkan kegembiraan itu dalam banyak bentuk cara. Ada nukilan diriwayatkan kepada Umar bin Abdul Aziz, bila nak datang Ramadan, dia menghiaskan masjid. Maknanya membersihkan masjid, meletakkan lampu pelita perjalanan untuk mudahkan orang di masjid. Macam orang kita dulu ada gotong royong sebelum nak masuk Ramadan, kerana nak memeriahkan Ramadan. Kita biasanya nak meriah Syawal saja, beli lampu lit-lap tu kan, untuk sambut Syawal. Tapi Ramadan tidak ada, ya. Sebab itu kalau boleh persediaan ni kena ada. Persediaan bukan di sudut kerohanian saja, persediaan jasmani. Contoh, kita nak sambut Ramadan ni, apa pakaian kita nak pakai? Bukanlah nak suti beli pakaian baru, tapi pakaian yang elok-elok, ya. Kemudian apa persediaan juga dari sudut apa ni kita kata ahli keluarga kita. Kesediaan ahli keluarga kita untuk bersama-sama menyambut Ramadan. Persediaan bekalan untuk sahur kita. Persediaan bekalan untuk kita berbuka. Persediaan bekalan untuk kita menaja orang berbuka. Memberi makan pada orang yang berpuasa. Kepada jiran. Semua ni kalau boleh dah ada dah.
ya, persediaan-persediaan yang seperti ini, ya. Seperti mana juga persediaan yang disebut tabsyir, menyampaikan berita-berita gembira, seperti mana kita baca hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan amalan, peringatan di dalam bulan Ramadan, ganjaran. Jadi kita dah start dah share dekat orang. Share dekat orang. Kongsikan pada orang. Tapi pastikan hadis yang sahih. Kongsikan pada orang tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Kalau dah habis, hantar balik. Ulang balik yang sama. Sebab manusia ni dia akan alpa, dia akan lupa. Ulang balik yang sama. Maka ini kita buat sebelum Ramadan, bila masuk Ramadan pun kita share lagi, dan ia akan memberi rangsangan dan semangat kepada orang lain supaya mereka merasakan kemeriahan Ramadan itu. Ya, baik. Jadi maknanya dekat sini kita carilah buku-buku hadis dan juga tentang kata-kata para ulama berkenaan dengan kemuliaan Ramadan ini, ya. Dan kita dah mula start dah susun semua poin-poin itu, isi-isi itu untuk kita sharekan kepada rakan-rakan dalam ahli keluarga kita, dan juga sharekan kepada rakan-rakan kita di dalam kepada grup kita, jiran kita, dan juga berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai contohnya, misalan contohnya, ini cadangan daripada saya lah, nanti dalam bulan Ramadan saya ingat, saya nak buat lah macam mana yang saya sebutkan tadi kan. Tak boleh lah kalau kita cakap tapi kita tak buat, ya. Contohnya kalam-kalam para ulama bila nak berkaitan dengan Ramadan ni, yang boleh saya petik kat sini, yang sempat saya saya ambil beberapa perkongsian itu, yang mana misalnya contoh kata Bishr Al-Hafi. Ini salah seorang daripada tokoh ulama dalam kitab Miftahul Afkar. Dia kata apa? Anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal fa idzan salaqa taraku bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Ini contoh kata-kata ulama berkenaan Ramadan kita boleh kongsi. Contoh kata Bishr Al-Hafi, dia kata sesungguhnya ada satu kaum manusia ini, mereka menyembah Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh beramal dalam bulan Ramadan. Tetapi bila berakhir Ramadan, mereka meninggalkan amalan-amalan itu. Mereka meninggalkan amalan-amalan itu. Kata Bishr Al-Hafi, inilah seburuk-buruk manusia yang hanya mengenal Allah pada Ramadan. Bayangkan kalau orang yang bersungguh-sungguh buat amalan dalam Ramadan, lepas Ramadan dia tinggal, itu pun Bishr Al-Hafi kata seburuk-buruk orang yang mengenal Allah. Bayangkan kalau orang bulan Ramadan pun tak kenal Allah. Nak kata dia seburuk apa pun kita dah tak tahu dah. Ini kata-kata ulama. Contoh kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Ini kata-kata ulama kita boleh share sebelum masuk Ramadan. Jadi saya nak share lah sebelum masuk Ramadan ni. Sebahagian ni lah saya tak share semua. Contohnya Umar bin Abdul Aziz kata, Ayuhan nas innakum sumtum lillahi 30 yawman wa qumtum 30 laila wa kharajtumul yawm tatlubuna minallahi ayyataqabbala minkum. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai manusia, kamu mintalah agar kamu dapat berpuasa kerana Allah selama 30 hari. Biar puasa yang betul-betul puasa yang dikatakan puasa yang sebenarnya, yang berpuasa lidahnya, berpuasa matanya, berpuasa tangannya. Ini yang Umar bin Abdul Aziz ingatkan. Wa qumtum, dan kamu bangun semayang malam, tarawih, qiyam, tahajud. Biar kamu bangun tu kerana Allah. Jangan kamu pergi tarawih tu sebab nanti tak datang kawan tanya. Kalau tak datang nanti datang tu sebab kerana ada kawan kat situ. Kalau tak ada kawan kat situ, tak datang sebab tak ada geng kat masjid tu. Jangan datang kerana manusia. Oh, datang kat situ buka puasa sebab apa? Makan je sedap. Bukan semata-mata kerana itu. Kalau itu niat sampingan tak apa. Tapi kita datang tu kerana kita nak beribadat pada Allah. Ya? Bukan kerana sesiapa pun. Bukan kerana semayang dia, imam dia baca sedap. Bukan kerana semata-mata itu. Kerana kita nak beribadat pada Allah.
Dan kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, yang lebih penting daripada itu adalah, yang lebih penting daripada kamu boleh puasa kerana Allah, kamu dapat qiyam kerana Allah, adalah kamu meminta kepada Allah supaya kamu tak keluar daripada Ramadan ini melainkan Allah menerima segala amalan yang telah kamu lakukan. Ya, ini menunjukkan uh, kepada kita beberapa kalam para ulama berkenaan dengan hal ini. Misalnya contoh. Baik. Kemudian kita kembali semula kepada persediaan menyambut Ramadan yang berikutnya. Tadi saya dah sebut dah. Ini juga kita boleh panggil sebagai persediaan dari sudut pengetahuan lah. Persediaan dari sudut ilmu. Kita dah kena buat persediaan apa kata-kata ulama tentang Ramadan yang berikan motivasi, hadis-hadis Nabi. Kemudian apa dia lagi? Ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam puasa. Jangan dah masuk Ramadan baru dia tanya hukum tu, hukum ni. Hukum orang tak boleh puasa, hukum orang sakit, hukum wanita menyusu, hukum wanita mengandung, hukum ambil suntikan dalam bulan Ramadan, hukum ambil alat bagi orang yang lelah, hukum orang yang buat ambil test COVID. Ini semua kita dah kena baca sebelum masuk Ramadan sebagai persediaan kita nak sambut Ramadan. Baik. Kemudian persediaan yang seterusnya juga adalah ibra'uz zimmah. Kita kena melangsaikan segala hutang piutang kita sebelum masuk Ramadan. Langsaikan. Sebab ada satu hadis daripada Bukhari dan Muslim, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidatina Aisyah, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, aku ada puasa Ramadan yang belum aku lunaskan. Dan kerana kesibukan Sayyidatina Aisyah, ingat ya, Sayyidatina Aisyah memang sibuk. Kita buat-buat sibuk sampai tak sempat nak qada kan. Maknanya hingga aku ada puasa Ramadan yang aku menggantikannya dalam bulan Syaban. Ini menunjukkan bahawasanya jangan sengaja melewat-lewatkan qada, kata Imam Ibn Hajar. Jangan sengaja menunda-nundakan melewat-lewatkan qada hingga ke hujung akhir Ramadan menjelang hari syak, iaitu hari yang pertama atau kedua sebelum menjelang Ramadan. Jangan jadi macam ni. Kita selesaikan semua hutang kita dengan Allah, terutamanya bila hutang puasa kita. Kalau boleh hutang-hutang yang lain pun berkenaan dengan hutang salat, hutang apa benda ke, kalau boleh kita langsaikan juga sebaik-baiknya sebelum kita masuk di dalam bulan Ramadan. Ya, ini juga satu benda yang sangat penting. Kemudian antara lainnya juga adalah kita berbakti dan berbuat baik ataupun memohon maaf, memohon redha kepada kedua ibu dan ayah kita sebelum Ramadan. Kerana kalau ingat tadi hadis riwayat Bazzar yang saya sebut di awal tadi, antara orang yang didoakan kepada mereka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW adalah man raghima anfuhu man adraka abawai au ahadihima lam yudkhilahu al-jannah. Siapa yang jumpa salah seorang daripada mak ayah dia atau kedua-dua orang tuanya tapi dia tak berbakti kepada kedua-dua mereka atau salah seorang daripada mereka yang menyebabkan dia boleh masuk syurga. Maknanya apa? Maknanya sebelum masuk Ramadan, jika ada kita membuat satu benda yang berbentuk kederhakaan atau yang perkara yang mencetuskan kecil hati ataupun benda yang mencetuskan benda yang menyakiti ibu dan ayah kita, maka sebaiknya kita meminta maaf, kita memohon restu, kita berbuat baik, bakti kembali kepada kedua ibu bapa kita. Benda ni bukan dituntut kerana nak menjelang Ramadan saja. Dia dituntut sepanjang hari dalam hidup kita. Tetapi keutamaan itu lebih apabila nak masuk Ramadan kerana kita khawatir orang yang didoakan kecelakaan ini kalau dia masuk dalam Ramadan sebagai anak yang durhaka, kita khawatir kebaikan amalan yang dikerjakan itu dalam keadaan dia mendapat murka ibu ayah dia,
Dalam masa yang sama juga ia mengundang murka Allah Ta'ala kerana ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatallahu fi sakhatihima. Redha Allah pada redha kedua mak ayah dan kemurkaan Allah pada kemurkaan mereka berdua. Jadi kita nak kita masuk Ramadan dalam redha Allah, bukan dalam kemurkaannya. Ya. Dan juga kita dituntut untuk saling bersilaturahim. Ini juga penting bekalan kita nak masuk Ramadan. Jangan kita masuk Ramadan dalam keadaan kita memutuskan silaturahim dengan adik-beradik. Kita masuk Ramadan, kita putuskan silaturahim dengan jiran. Kita putuskan silaturahim dengan sesama kalangan kita. Jangan. Kerana kita khawatir nanti dalam bulan Ramadan, amalan kita itu tidak diangkat. Amalan kita itu tergantung. Amalan kita itu tidak diterima. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim, baginda menyatakan tu'radul a'mal fi kulli jum'atin marratain. Akan dibentangkan amalan seseorang itu pada setiap minggu 2 kali, pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Melainkan Allah berfirman, illa akhawani mutasarimani. Kecuali yang tidak akan diangkat amalan mereka itu adalah 2 orang yang saling berbalahan, bermusuhan, berdendam, berbenci-bencian, tidak bertegur siapa, memulaukan sesama mereka, memutuskan silaturahim, tak bertegur siapa. Orang yang macam ni, Allah kata jangan angkat amalan dia hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai dan berbaik. Sebab tu bekalan kita nak bawa Ramadan ni, kalau kita kejar macam-macam ibadat pun, semayang, baca Quran, sedekah dan sebagainya, tapi kita dalam keadaan kita masuk, dalam keadaan kita putus silaturahim, khawatir amalan itu tidak diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang seterusnya, kita masuk dalam bulan Ramadan, bekalan kita dalam keadaan kita tidak ada sifat hasad dan dengki. Tidak ada sifat hasad dan dengki. Kerana salah seorang juga yang amalan mereka tidak diangkat dan diterima adalah auzi haqdin hatta yad'u. Dalam disebut dalam sebagai riwayat hadis, iaitu orang yang memiliki sifat hasad dan dengki sehinggalah dia membuangkan sifat hasad dengkinya itu. Ini menunjukkan pada kita sebelum nak masuk Ramadan, banyak benda amalan yang kita nak buat, tapi dalam hati kita ni dengki kat orang tu, dengki kat orang ini, hasad kat orang itu, hasad dekat orang ini. Kita khawatir. Ya, kita khawatir amalan kita itu pahalanya boleh dirosakkan dengan hasad tadi, atau tidak diangkat sehingga kita meninggalkannya. Kerana Nabi juga disebut dalam sebagai riwayat, innal hasada ta'kulul hasanan kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan pahala yang kita kerjakan, seperti mana api yang memakan daun-daun atau rumput-rumput yang kering. Di sini menunjukkan pada kita penting untuk kita membuat persediaan ini dengan baik. Ya, bersihkan hati. Baik, biar kita masuk Ramadan, sebab Ramadan ni bukan bulan ibadat saja, ya. Ramadan ni bukan bulan Quran saja, tapi Ramadan juga adalah bulan kesucian hati. Kerana taqwa juga memberi erti orang yang salimul qalb, hati yang sejahtera. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, saya tak pasti riwayat Bukhari atau riwayat Abu Daud, antara dua tu, diceritakan masa Nabi diberitahu bila terjadi malam Lailatul Qadar. Nabi kata, Allah telah memperlihatkan pada aku bila terjadi malam Lailatul Qadar. Nabi punya seronok, Nabi keluar nak bagi tahu kat sahabat bila malam Lailatul Qadar tu. Tiba-tiba dalam perjalanan, Nabi ternampak 2 orang manusia lelaki yang sedang bergaduh, bertumbuk, bergaduh, maki hamun, maki kawan ni. Maka Nabi mendamaikan. Lepas Nabi mendamaikan, Nabi jumpa sahabat, Nabi nak bagi tahu bila malam Lailatul Qadar tu, Nabi kata, qad unsit, aku telah dilupakan. Bayangkan, asalnya Nabi nak bagi tahu bila malam terjadi Lailatul Qadar, itu satu nikmat yang besar tu. Nabi nak bocorkan rahsia kerana Allah
dah bocorkan. Tapi bila Nabi tengok ada orang yang bergaduh, Allah lupakan Nabi SAW. Nak menunjukkan pada kita, jangan kita ni jadi orang yang duk syok sendiri buat amal, tapi kita terlupa ada benda yang merosakkan amal kita tadi. Ada benda yang menyekat amal kita tadi supaya dia tak sampai. Seolah-olah kita buat tapi kita tak dapat gaji. Kita buat, kita seolah tak submit benda itu dan tidak diterima. Yang tu pun satu hal yang perlu juga untuk kita jaga. Yang seterusnya, persediaan yang perlu kita buat juga adalah menjaga lidah daripada berdusta dan perkataan yang menyakitkan. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bi, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Baginda menyatakan bahawasanya siapa yang tidak meninggalkan perkataan berbohong, berdusta, berbohong, memberi persaksian palsu, membuat tuntutan palsu, membuat klaim palsu, menjual barang palsu, apa-apa saja yang ada unsur penipuan dalam kerja, penipuan perkataan, penipuan menyampaikan fakta, penipuan dalam apa bentuk dengan sengaja. Jika dia berbuat demikian, maka Allah tidak berhajatkan kepada puasa dia. Allah tak terima. Tak ada pahala. Sahlah puasa tu tapi tak ada pahala. Ya, sebab tu Nabi pesan, "Falyasum ma'aka sam'aka wa basaraka." Jika kamu berpuasa, berpuasalah bersamanya pandangan kamu, pendengaran kamu, perkataan kamu, tangan kamu dan kaki kamu. Ini menunjukkan pada kita itu juga bekalan yang perlu untuk kita sediakan. Ya, bukan bekalan amalan saja. Baik. Kemudian antara bekalan yang perlu untuk kita siap siagakan menuju bulan Ramadan ini juga yang saya cadangkan adalah iaitu kesediaan kita. Sebab kalau kita tengok antara amalan yang dituntut dalam Ramadan adalah umrah. Nabi kata umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Ya, mohon cek hadis ni, saya tak sempat, iaitu melakukan umrah dalam bulan Ramadan menyamai haji bersama dengan aku. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya besarnya ganjaran melakukan umrah di dalam bulan Ramadan. Ya, umrah dalam bulan Ramadan. Sangat besar ganjaran dia. Ya. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis ni menyebutkan, hadis ni hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim mengatakan umrah di dalam bulan Ramadan tu menyamai mengerjakan haji bersama Nabi SAW. Tetapi kita tahu ni kan tak ada lagi kebenaran yang nyata, jelas daripada pihak berkuasa Arab Saudi untuk kita pergi buat umrah. Tetapi bukankah Nabi SAW telah memberikan gantiannya, iaitu badilnya, gantiannya, iaitu dengan cara kita tidak meninggalkan solat isyraq atau solat syuruk. Solat isyraq kita namakan solat syuruk, di mana solat isyraq. Ya, yang mana baginda menyatakan kepada kita bahawasanya kalau kita solat subuh, kita duduk di tempat solat kita, kita baca Quran, kita zikir sehinggalah matahari terbit dengan kadar sepenggalah, kemudian kita tunaikan 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Tamah, tamah, tamah. Nabi ulang 3 kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Jadi maknanya apa dekat sini? Maknanya nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kalau kita tak ada peluang nak pergi buat umrah di sana, kita jangan lepaskan peluang untuk mendapat ganjaran seperti umrah di sini, iaitu dengan tidak meninggalkan solat isyraq. Tidak meninggalkan solat isyraq. Itu juga penting. Ya, kerana bukan kita tak nak pergi buat umrah, tapi tak ada kebenaran. Disebab tu jangan lepaskan peluang ini. Ya, jangan kita kata oh dah tak boleh buat, kita terus tinggal. Tak, peluang itu masih terbuka untuk kita mendapatkan pahala dia. Jadi sepanjang Ramadan ni kalau boleh jangan tinggalkan solat isyraq. Ustaz, saya bekerja lah Ustaz.
Mana boleh ustaz nak duduk kat tikar sembahyang, saya kena pergi kerja. Okey, begini. Sebenarnya sebahagian ulama semasa kata untuk orang bekerja pun sebenarnya boleh. Lepas dia sembahyang subuh, dia gerak pergi tempat kerja dia, walaupun dia tak duduk kat tikar sembahyang, nak menjadikan seolah-olah dia duduk di tikar sembahyang itu, dia bacalah zikir. Maknanya dia buat benda-benda yang tak melarangkan. Zikir ke, sambil ulang baca ayat Quran yang dia hafal ke, sambil memandu tu. Nanti sampai saja dekat office dia, sebelum dia mula kerja, dia buat solat isyarak. Tapi dengan syarat, dia sampai awal lah, supaya dia tak curi masa kerja dia. Dia buat solat isyarak, 2 rakaat, lepas tu dia dah boleh mulakan kerja dia. Maka dia juga tetap akan mendapatkan ganjaran, iaitu seakan-akan menunaikan haji dan umrah. Ya, yang kita dah sebutkan tentang kelebihannya itu, kelebihannya adalah seperti mendapatkan pahala haji dan umrah, dan kita dah sebut dah kelebihan umrah dalam bulan Ramadan itu adalah seumpama orang yang mengerjakan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian saya nak kongsikan berkenaan dengan satu lagi amalan yang kita boleh jadikan ia bekalan. Ya, yang kita boleh jadikan bekalan. Sekejap ya. Okey. Saya nak cari dia punya hadis itu. Takut sebab saya tak hafal dia punya matan hadis tu. Saya ingat-ingat macam itulah. Okey, seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan ada satu hadis yang juga kita boleh jadikan ia sebagai persediaan bekalan amalan kita untuk bulan Ramadan ni. Okey, apa hadis tersebut? Hadis ni diriwayatkan di dalam riwayat At-Tabrani. Ya, di dalam riwayat At-Tabrani. Dia ada satu hadis dalam riwayat At-Tabrani daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatahu." Hadis ni dalam riwayat At-Tabrani, sebahagian ulama menyatakan hadis ni baik sanad dia, maknanya hasan. Apa maknanya? Siapa yang ni peluang bekalan yang kita kena buat dalam Ramadan. Apa dia bekalan dia itu? Kita pergi masjid sebab nak menuntut ilmu. Atau kita menghadiri pengajian ilmu. Menghadiri pengajian ilmu atau nak mengajarkan ilmu. Nabi sebut. Ini contohlah kalau macam contoh kebenaran dibenarkan untuk bertadarus dekat masjid. Kita pergi tu nak belajar baca Quran. Nak belajar tafsir Quran. Nak belajar tadabbur Quran. Contoh. Atau kita pergi tu sebab kita ada sijil untuk mengajar Quran. Contoh. Kita nak jadi tukang semak dalam grup tadarus. Kita nak mengajar. Yang tu pun sama masuk juga. Nabi sebut apa? Siapa yang pergi ke masjid, dia tidak pergi melainkan untuk belajar. Dia nak belajar sesuatu benda yang baik. Atau dia nak mengajar. Melainkan dia akan mendapat pahala haji yang sempurna. Bayangkan dapat pahala haji. Haji mana boleh berlaku dalam bulan Ramadan? Sebab bulan haji bermula pada bulan Syawal. Tapi dia dapat pahala haji. Jadi sebab itu, kalau sekiranya di masjid kita, di surau kita ada sediakan platform majlis ilmu walaupun secara online, kita tak dapat ke masjid tapi hanya mengikuti pengajian itu secara online melalui tajaan masjid ataupun program masjid, kita jangan tinggalkan, jangan lepaskan. Ataupun ada tadarus ke, pembelajaran Quran ke, nak mengajar Quran ke, tajwid ke, masa tadarus tu tadabbur ke, misalan contoh, jangan lepaskan peluang. Hadir. Kerana kelebihan dia, anda berpeluang mendapat pahala menunaikan haji. Masya Allah.
satu ganjaran yang sangat lumayan dan besar sebenarnya, ya. Okey, baik. Kemudian kita nak kembali semula antara persediaan yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan ini juga, iaitu persediaan dalam bentuk harta. Persediaan harta ini juga penting. Yang pertama, saya minta supaya saya nak kongsikan dulu. Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau sebelum nak masuk Ramadan, beliau telah pun mencari 600 orang fakir miskin untuk beliau berikan makanan. Baru semalam saya jumpa satu jemaah, bagus jemaah ni. Dia cerita kat saya, dia cari golongan-golongan asnaf dalam sepanjang bulan Ramadan, sebab sekarang kan dah tak boleh buat berbuka puasa beramai-ramai kan, sebab nak jaga SOP. Jadi apa dia buat? Jadi kita ni janganlah bila kata okey tak boleh berbuka beramai-ramai, kita pun habis gitu saja. Tak, kan saya dah sebut tadi, jadikan Ramadan peluang untuk mencari pahala, bukan menunggu waktu untuk berbuat pahala. Cari, jangan tunggu, cari. Jadi apa jemaah ni buat tadi semalam dia sembang dengan saya? Dia kata dia minta kat setiap pergi ke setiap senarai ahli qaryah tu, dia minta senarai nama asnaf. Bila dapat senarai nama asnaf, apa yang dia buat? Dia ambil nombor kontak tu semua, alamat apa semua, penama, kemudian mereka akan buat collection untuk tajaan berbuka dan mereka akan buat food panda ke, food delivery ke, grab food ke, pergi hantar makanan juada berbuka itu kepada rumah-rumah asnaf. Walaupun tak dapat berbuka beramai-ramai, tapi kita ambil peluang untuk menaja berbuka dengan cara macam ini. Hantar makanan. Ya, ini menunjukkan pada kita bahawasanya persediaan ni dah kena ada. Jangan bila dengar kata SOP kata gitu, tak apalah kalau gitu. Kita buat cara, kita habis gitulah nak buat. Jadi kita tak boleh buat. Tak. Kita mencari peluang itu, ya. Sebab itu antara persediaan yang boleh kita buat dalam bentuk sedekah dalam Ramadan ni, yang pertama, kita sedekah di awal subuh setiap hari. Di sembahyang subuh, sedekah setiap hari. Nombor 2, saya nak cadangkan sedekah-sedekah yang terbaik bekalan dalam Ramadan. Sebab memang ada riwayat mengatakan sebaik-baik sedekah, sedekah dalam bulan Ramadan. Pertama, sedekah yang boleh kita buat, sedekah di awal pagi. Kedua, buat sedekah secara berpasang. Ini juga sedekah yang terbaik. Saya nak syorkan sedekah-sedekah yang terbaik dalam sepanjang Ramadan. Yang kedua, tadi sedekah di pagi subuh. Nombor 2, sedekah secara berpasang. Kerana dalam sebuah hadis sahih, Nabi kata, man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Siapa yang menginfakkan hartanya secara berpasang di jalan Allah, dia akan dipanggil di hari akhirat, pada 88 pintu syurga akan berebut nak cari dia. So, bersedekah secara berpasang ni macam mana? Kalau bagi makan, taja minum sekali. Contoh. Kalau bagi baju, biar lengkap berpasang. Begitu. Ya. Kalau bagi makan sahur, bagi makan berbuka sekali. Kalau bagi sedekah pagi, sedekah petang sekali. Jangan bersedekah pagi saja, petang malam tak bagi. Pagi sedekah masuk tabung, malam sedekah masuk tabung. Jadi 2 kali, dia jadi berpasang. Jadi kaedah yang kedua nak sedekah, sedekahlah secara berpasang. Kalau jumpa satu orang, bagi kat satu orang ni, sedekah seorang ni lagi, jadi 2 orang. Begitu. Ya. Baik, yang ketiga, sedekah yang boleh kita buat dalam Ramadan yang terbaik juga adalah dengan cara, iaitu bukan sekadar sedekah pada yang saya sebut tadi 2, sedekah juga kepada kaum kerabat. Ini juga sedekah yang baik, yang dapat 2 pahala Nabi kita. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Maknanya kita juga di samping kita hantar juada berbuka pada orang susah, kat keluarga kita pun kita kirimkan. Kat adik kita, kat abang kita, kat mak ayah kita di kampung, kita taja. Ya, kita hantarkan makanan bekalan untuk mereka kerana nak dapatkan pahala sedekah yang berganda ini. Pahala sedekah yang berganda ini. Baik, itu yang ketiga. Jangan lupa sedekah pada kerabat kita, kaum keluarga kita yang terdekat. Ya. Kemudian yang keempat, sedekah yang perlu kita jangan tinggalkan juga dalam Ramadan ini juga adalah
sedekah kita untuk menaja orang berbuka puasa. Ya, kerana Nabi sebut ganjaran orang yang berbuka puasa tu seperti pahala orang yang berpuasa. Sebab itu, kalau boleh, macam mana kita nak mencambahkan pahala ni? Kalau boleh, kita packingkan kurma, beli kurma, kita pack dalam plastik 3 biji tu. Sambil kita pergi kerja, kita bagi kat kawan kita, rakan sekerja kita. Jadi, tak perlulah untuk mereka nak kena cari pula kurma pula nanti. Kita dah buat siap-siap. Ya? Kita boleh buat macam tu, tak ada masalah. Ya? Bukan sekadar kita taja dekat surau, taja dekat masjid untuk masjid agihkan, hantarkan makanan pada orang yang memerlukan. Tapi inisiatif kita sendiri. Ada setengah orang saya tengok, dia packing buah kurma dalam plastik, dia simpan dalam kereta dia. Apa dia buat? Setiap kali dia lalu kat tol, dia bagi kat penjaga tol, orang Islam tu dia bagi. Adik, ni buka puasa. Ada botol air yang lebih kurang 250, yang kecil tu saya tak pasti berapa ml, dia bagi sekali. Tapi kalau tak boleh bagi itu pun nak kena standby botol pula, kotak air, botol air dalam kereta pun payah juga kan. Tak apa, at least standby buah kurma tadi. Kita pergi mana-mana, kita bagi. Saya pernah, masa tu saya tunggu kat stesen ni sebelum COVID lah, lama dah, 2018. Saya tunggu kat KTM stesen kereta api. Saya tengah duduk tu, bayangkan, pukul 6.30 ada hamba Allah tu, budak remaja. Saya kagum, saya terkejut. Saya kata, kenapa Allah tak bagi dayah kat saya macam budak ini? Dia duduk sambil orang duduk tunggu. Masa tu bulan puasa lah. Saya tunggu nak balik. Bawa habis program, saya nak naik KTM nak balik ke rumah. Tengah tunggu. Ya, tapi target masa sempat lah buka puasa tu. Tapi pukul 6 lagi, dia dah duduk dekat situ. Dia bawa satu beg, dia bawa beg laptop dia. Rupanya penuh buah-buah kurma yang dia packing. Dia datang, dia bagi seorang-seorang. Kotlah ada orang balik kerja, tersangkut ke, lambat ke kereta api tu, ada juga benda yang dia nak makan. Masya Allah. Nak sebutkan, kita kena jadi dalam bulan Ramadan ni, kena faham satu benda. Allah Maha Pemurah dalam Ramadan. Kita juga kena jadi pemurah dalam Ramadan. Bukan sekadar pemurah. Kita kena cari peluang di mana saja untuk menggambarkan sifat pemurah itu. Bukan nak menunjuk-nunjuk. Sebab kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bersedekah dalam Ramadan dan Nabi ajwadan nas, orang yang paling dermawan, pemurah dalam Ramadan. Dan Ibnu Abbas mensifatkan Nabi karihil mursalah. Nabi ni sifat kedermawanannya dalam bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Maknanya angin ni kat mana sudut yang celah-celah, kalau halus pun dia boleh masuk. Macam tadilah, kita cari peluang. Tempat stesen kereta api, nampak orang, bagi orang jual dah berbuka. Pergi sana nampak, cari peluang kat tempat kerja. Kat mana lagi? Mana saja kita membawa misi sifat pemurah itu. Ya, sifat pemurah tersebut. Ini salah satu daripadanya. Kita tengok banyak orang, bila dululah sebelum COVID ni yang saya tengok pengamatan saya, kalau buka puasa, mereka beli makanan-makanan di bazar, mereka bukan semuanya saya kata, ada sebagainya berbuka dengan juadah yang dia beli itu saja. Tak adalah kot lah, dia ambil tu, dia agihkan sikit, dia letak kat kawan dia sini sikit, dia bagi kat kawan dia ni sikit, belikan lebih sikit. Contoh, boleh je kalau kita beli dekat bazar, kita beli lebih, on the way kita balik, isi minyak, bagi kat orang yang jaga pam minyak tu. Kemudian bagi kat guard kita jika dia orang Islam. Dan kalau dia bukan Islam, kalau kita sedekah pun dapat pahala lah. Tapi tak dapatlah pahala puasa lagi. 2 dalam 1 kan. Maknanya, tapi still dapat pahala. Ya? Dalam benda yang sama juga, kalau kita ada hayawan, kita boleh beri makan pada hayawan yang lapar dalam bulan Ramadan. Walaupun kita tak dapatlah pahala puasa tu, buat haiwan bukan puasa, tapi kita nak tunjukkan sifat kedermawanan itu. Tak mengira siapa. Kita bagi kat orang Islam, kita bagi juga orang bukan Islam yang susah. Kita bagi juga pada hayawan, ya. Kita bagi juga pada jiran, walaupun jiran sebelah rumah kita tu bukan orang Islam, ya, supaya dia tahu yang bulan Ramadan ni
adalah merupakan bulan yang mana manusia menjadi sangat, orang Islam menjadi sangat pemurah. Ya. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya tuntutan ini adalah digalakkan. Ya, kita ambil peluang itu di mana saja yang kita mampu. Baik. Jadi saya rasa itu antara beberapa, ada setengah tu kita boleh juga ambil peluang macam nota-nota kuliah kita tu kita print out atau kita copy dan kita boleh share kepada rakan-rakan kita, sebab ada juga saya tengok beberapa tempat dia ambil CD-CD, dia ambil buku-buku kecil tentang agama, atau kita sekarang dah teknologi kan, kita pakai e-book, kita boleh share dalam grup-grup kita tentang panduan ibadat, panduan beramal dalam Ramadan dan sebagainya. Ini juga salah satu bentuk daripada sedekah yang boleh kita sediakan, boleh letak kat surau, boleh letak kat masjid, ya. Setiap kali orang masuk, kalau nak ambil pahala juga, kalau rajinlah pergi kat tempat R&R kan, tempat orang berhenti tu, buat letakkan, bagi buku panduan beribadat Ramadan ke, tajaan berbuka kita boleh letak kat situ ke pada siapa yang memerlukan dan sebagainya. Dan banyak lagi lah sebenarnya peluang yang boleh kita buat. Itu saja yang sempat untuk saya ceritakan pada pagi ini. Dan terima kasih pada semua yang menonton daripada awal sehingga akhir. Barakallahu fikum jami'ah. Semoga Allah Ta'ala menerima segala apa yang bakal kita kerjakan dalam bulan Ramadan nanti. Taqabbalallah, Allahumma taqabbal minna wa minkum. Semoga Allah juga menerima segala apa yang kita kerjakan, insya-Allah. Di sesi sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu terakhir, baca doa untuk minta Allah lindungi lidah kita daripada kejahatan dalam bulan Ramadan. Allahumma ja'al kitabi biyamini wahfaz lisani 'anil alamin. Sebahagian ulama membaca doa ini. Allahumma ja'al kitabi biyamini. Ya Allah, jadikanlah kitab amalanku dengan tangan kananku. Wahfaz lisani 'anil alamin. Dan peliharakanlah lidahku daripada menyakiti seluruh umat manusia. InsyaAllah kita sama-sama amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu